menyempit sampai tak boleh bernafas. Ada orang tahu makan ketam, dia akan buka sampai dia punya saluran ni pun bengkak. So allergic ni bukan main-main. Dia bukan macam intolerant. Intolerant tak sama dengan allergy. Ada satu testing ni, dia mahal lah. Dia mahal tapi dia kian popular sekarang. Apa benda tu? Allergy test. Tapi kita nak explain sikit apakah allergy ni, baru kita pergi ke allergy test tu. Sekarang ni kalau kita nak memahami allergy ni, kita kena faham term-term dia dulu. Kalau badan kita ni, kan saya cakap badan kita ni, dia memerlukan something yang trigger dia untuk dikeluarkan antibody. Kalau virus dan bakteria, kalau virus masuk dalam badan kita akan keluarkan antibody namanya IgG, immunoglobulin G, dan ada IgM, immunoglobulin M. Bahan yang masuk dalam badan kita tu kita panggil antigen. Antigen tu bila masuk dalam badan kita recognize, dia keluarkan IgG, lepas tu IgM and so on lah. Tapi kalau allergic pula, beza dia dengan jangkitan adalah dia bahan yang harmless actually. Tapi apabila dia masuk kat dalam badan certain manusia, macam contoh kacang generally safe kan, semua orang boleh makan kacang, tapi ada orang allergic kacang kan. So kacang punya properties tu, kita panggil allergen tu, bila masuk dalam badan tu, somehow badan orang tu akan assume benda tu adalah benda asing. Itu kita panggil allergy. Badan kita akan keluarkan antibody yang namanya immunoglobulin E. Dan adalah macam-macam reaction lah, histamin lah, plus semua keluar. Itu yang gatal-gatal semua tu keluar. Ada yang teruk sampai boleh jadi anaphylactic shock, macam dia punya ni menyempit sampai tak boleh bernafas. Ada orang tahu makan ketam, dia akan buka sampai dia punya saluran ni pun bengkak. So allergy ni bukan main-main. Dia bukan macam intolerant. Intolerant tak sama dengan allergy. Allergy adalah sama, badan kita anggap makanan yang harmless, asalnya harmless, sama seperti dia anggap macam virus. Cuma pecahan antibody tu je berbeza. Antibody yang melawan virus, yang kita yang penyakit ni adalah IgG dan IgM. Manakala kalau benda yang asalnya harmless tapi dia membawa kita kepada mudarat, kita panggil IgE. Jadi sekarang ni adalah tes-tes yang dibuat di Makmal untuk mengesan kau allergic terhadap apa benda tu. Jadi kita ada satu testing kita panggil skin prick test. Kalau you all perasan, dia akan buat luka kecil dekat kau punya kulit, sama dekat belakang atau belakang tangan ada macam cek gula tu. Dia tap berapa allergic kau nak. Doktor akan tanyalah kau nak berapa allergic kau nak, food ke, environment ke, whatever. Dia buatlah berapa lubang yang dia nak tu, lukakan sikit kulit kau, and then dia ada panel allergen tu, benda yang kau kononnya kau alah tu. Dia ada udang, semualah kacang, ikan, telur kuning, telur putih, ayam semua, tapi dalam bentuk essence. Dia titiklah dekat luka tu. Dia tak adalah tonyo ayam kat situ. Kita sebenarnya nak lukakan tu, nak allow essence of the allergen tu masuk dalam badan kita. Kalau you allergy, badan you nampak allergen tu masuk, dia akan trigger lah, badan kita akan keluarkan IgE. Bila IgE tu keluar, kau akan nampak setelah beberapa minit kau akan nampak membengkak macam kau kena gigit nyamuk tu. Kalau kau tak ada allergy, kau titik essence tu, tak ada apa-apa lah. Tapi kalau yang ada wujudnya bengkak macam kena gigit nyamuk tu, kau allergy. So doktor akan measure berapa besar gigitan tu, macam gigitan nyamuk bengkak tu, berapa besar. Semakin besar maksudnya semakin allergic lah kau terhadap benda tu. Itu satu cara. Satu lagi kita buat blood test. Blood test, ambil darah, hantar kat Makmal. Makmal akan check tapi di luar badan, maksudnya instead of letak kat badan, kita ambil keluar darah tu, kita introduce essence tu di luar badan manusia. Pun sama, hasilnya sama. Kita nak tengok, kita nak menguji kehadiran IgE terhadap allergen-allergen yang kita test. Macam kat Makmal kita, dunia lab, kita ada buat 52 allergen. Dari segi telur, semua maknanya makanan ada. Lepas tu ada environment pula. Ni habuk-habuk dust mite lah, bulu-bulu kucing, bulu anjing, semua-semua tu kita check. So kalau ada reading dekat that particular allergen, tiba-tiba je kan kau merah dekat, ada reading, buat tinggi reading dekat dust mite. Patutlah selama ni kau allergy terhadap, kat rumah kau ada banyak dust mite lah, something like that lah. Ada yang allergy to pollen, ada allergy to bunga, ada allergy to kulat, macam-macam jenis. Ada banyak. Kita ada 52 jenis allergen. So benda ni agak mahal, tapi ada setengah orang dia sanggup lah buat sebab dia dah tak larat dah nak hidup dalam, dia nak tahu benda apa. Macam tu. Tapi dari segi nak tackle tu, you kena jumpa immunologist. Immunologist tu pakar tentang immune system lah. So dia akan advise you, kena jumpa pakar kulit ataupun pakar immunologist lah untuk interpret, supaya dia boleh advise you the best apa yang perlu you buat. Sebab kadang-kadang contohlah kau allergy nasi, macam mana
Kau tak makan nasi ke seumur hidup? Dia ada banyak lah. Dia ada banyak benda yang kita perlu. Bukan sekadar kau baca result tu, kau boleh interpret literally macam tu je. You kena bawa result tu, jumpalah dengan pakar untuk mendapat rawatan dan advice yang sepatutnya. Tapi I rasa worth to try. Sebab ada orang yang rasa macam, apa ni, saya rasa saya allergic tapi negatif dia semua result saya 52 ni. Pada pandangan kaca mata saya sebagai orang makmal, saya rasa it is good sebab you mungkin tak dapat jawapan yang you nak. Tapi you dapat jawapan, oh 52 ni kau tak allergic. Faham tak? Tapi kau dapat tahu ke 52 bahan ini you totally tidak allergic. You rule out 52 terus. Walaupun you tak dapat tahu punca dia. Mungkin selama ni you suspect benda tu, punya bukan dia. Macam contoh, dia selama ni bila dia makan ayam dia gatal. Makan ayam je dia gatal. Lepas tu dia buatlah allergy test dekat ayam punya section, negatif Dia datang dia tanya, kenapa I rasa selama ni I makan ayam memang gatal. Tapi kenapa result you ni ayam tak gatal? Lepas tu doktor cakap, cuba you try makan ayam tu free range ataupun ayam nenas ke ayam yang tu lah, organik tu. Dia makan tak gatal Rupanya dia bukan allergy dekat ayam. Dia allergy dekat bahan-bahan yang ada dalam ayam moden tu. Begitu. So that's why you buat, dapatkan nasihat pakar. Pakar tahulah nak advice macam mana. Tapi it is good for you to at least perform. Sebab test allergic ni dia bukan macam test kolesterol, kau nak check tiap tahun. Kau check sekali seumur hidup je. So berbalik untuk you spend, especially kalau you memang suffer from allergy, spend lah untuk kesihatan. Pada I lah, pada saya. Tapi kalau you rasa you tak kisah, you boleh tergaruk-garuk, bersin semua tu tak ada masalah, you tak ada masalah sangat, you boleh handle your allergy tu, keep it to yourself lah. Try and error je lah. Trial and error. Tapi for me, it's good for you to try.